في الاهتداء مثل النجوم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله الذي أعطاه أسرار العلوم والصلاة والسلام على أفضل خلقه محمد المبعوث بالمعجزات وعلى آله مصابيح الدلالات وأصحابه أنجم الهدايات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada malam ini berada di dalam majlis ilmu mempelajari sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Ali Abdul Rahman Al-Kalantani ataupun masyhur dengan gelaran Tuan Syekh Ali Kutan. Syekh telah mensyarahkan sebuah kitab yang begitu bernilai, tinggi ilmunya, karangan seorang ulama yang alim, Al-Hafiz Jalaluddin Ibn Abdul Rahman Ibnu Abi Bakar As-Sayuti rahimahullahu ta'ala. Seorang ulama hadis yang alim yang mendapat gelaran Al-Hafiz. Lebih 600,000 hadis dihafal dari sudut matan dan sanad, iaitu Syekh Jalaluddin Abdul Rahman Ibnu Abi Bakar As-Sayuti yang meninggal dunia pada tahun 909 Hijriah. Kitab ini telah disyarahkan oleh ramai di kalangan para alim ulama. Di antara ulama yang mensyarahkan kitab Syekh Jalaluddin As-Sayuti di Nusantara ini di dalam bahasa Arab itu Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala, berasal daripada Banten, Indonesia, tapi dibesarkan di Mekah dan meninggal pun di sana. Kemudian kitab ini begitu besar dan berharga sehingga Syekh Ali Abdul Rahman Al-Kalantani rahimahullah ta'ala juga mengambil peluang untuk mensyarahkan kitab Lubabul Hadis karangan Syekh Jalaluddin As-Sayuti dan diberi nama Al-Jauharul Mauhub, iaitu satu permata yang mauhub yang dianugerahkan, pada mengingatkan orang-orang yang lalai menerusi kitab Lubabul Hadis karangan Al-Imam As-Sayuti rahimahullah ta'ala. Pada malam ni kita masih lagi di bawah tajuk Birrul Walidain. Birrul Walidain iaitu berbakti kepada kedua ibu bapa. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. وقال عليه الصلاة والسلام من آذى والديه أو آذى أحدهما يدخل النار. Maksudnya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam
barang siapa menyakiti akan dua ibu bapanya atau menyakiti ia, iaitu seseorang, akan salah seorang daripada keduanya, kedua ibu bapanya, nescaya masuk ia ke dalam neraka. Jadi Nabi SAW telah memberikan inzar, iaitu peringatan yang menakutkan bahawa sesungguhnya barang siapa yang menyakiti kedua ibu bapanya ataupun salah seorang daripada kedua bapanya, maka tempatnya adalah neraka. Kerana taat kepada kedua ibu bapa, walaupun ibu bapanya bukan Islam, ianya perlu taat selama mana tidak menyuruh kepada perkara maksiat. Perkara maksiat. Sebagaimana dalam hadis yang lain yang diriwayatkan daripada Al-Bazzar radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW bersabda, ridha Rabbi tabaraka wa ta'ala fi ridha al-walidain wa sakhita Rabbi tabaraka wa ta'ala fi sakhita al-walidain. Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala terletak pada ridha kedua ibu bapa, dan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala terletak pada kemurkaan kedua ibu bapa. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ta'atullahi fi ta'atil walid, ta'atullahi fi ta'atil walid, wa fi riwayatin ta'atullahi fi ta'atil walidain, wa ma'siyatuhu fi ma'siyatil walidain. Adapun taat kepada Allah bergantung kepada taat kepada kedua ibu bapa, derhaka kepada Allah bergantung kepada derhaka kepada kedua ibu bapa. Inilah di antara hadis-hadis yang mengingatkan bahawa derhaka kedua ibu bapa ni boleh menyebabkan seorang tu masuk neraka. Oleh sebab itu ulama menyebut, kalau kita nak cari setiap rumah meninggalkan solat, seluruh dunia jangan jumpa setiap rumah. Ada rumah kadang-kadang semua solat, tapi kalau derhaka kedua ibu bapa ni, setiap rumah mesti ada juga begitu. Ada juga orang derhaka. Setiap rumah nak cari orang berzina, payah. Setiap rumah nak cari orang minum arak, payah. Tapi setiap rumah derhaka ada. Sebab itu Allah menurunkan bala, bencana di muka bumi ini kerana derhaka kepada ibu bapa ini mengundangkan kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah Nabi SAW menyebut, man adha, barang siapa menyakiti. Apa caralah? Dari sudut perbuatannya, dari sudut tindak tanduknya, dari sudut cara dia bercakap, cara dia bergerak, cara dia dan sebagainya. Apa cara yang menyakiti? Mungkin dengan cara percakapan, mungkin cara sikap. Ini boleh menyebabkan mengundang bala Allah ataupun mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuba kita lihat, dia kata, kisah cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, mereka ditarbiyah di bawah usrah ataupun keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menunjukkan akhlak yang terpuji, ahlul baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrain ma tamassaktum bihima lan tadillu abada. Taraktu fikum amrain, aku telah tinggalkan kepada kamu dua sahaja. Selama mana kamu berpegang dua ini, pasti kamu tidak akan sesat. Iaitu kitab Allah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Quranul Karim, wa itrati, dan juga
keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis sahih. Wa sunnati, itu geng-geng Wahabi yang pegang. Wa itrati, hadis yang sahih. Yang paling sahih ialah aku tinggalkan dua, iaitu Quran dan Ahlul Baitku. Ahlul Bait, kerana untuk menghuraikan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berdasarkan pada huraian yang terdekat dengan Nabi. Yang paling terdekat ialah Ahlul Bait. Ahlul Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ulama yang mempertahankan hadis ini adalah hadis yang paling sahih. Di antaranya Al-Imam Tirmizi menyebut dalam Sunan Imam Tirmizi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dua, iaitu Quran dan wa itrati wa ahlu baiti wa ahlul baiti. Hadis ini tidak dipertikaikan, sanad paling tinggi. Tapi biasa orang sebut kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah wa sunnati. Dan meninggalkan hadis yang paling sahih wa itrati. Ini maknanya kita seolah-olah benci kepada Ahlul Bait. Benci kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan menipu Nabi. Begitu. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wa itrati, ya baca wa itrati. Dan walaupun terdapat satu hadis lain wa sunnati, ya baca sunnati. Dua-dua hadis ni tidak boleh ditinggalkan. Kerana yang boleh menghuraikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah yang terhampir dengan Nabi. Siapa dia? Iaitu Ahlul Bait. Ahlul Baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan diketepikan riwayat daripada Sayyidina Hasan, riwayat daripada Sayyidina Husain, riwayat daripada Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha dan riwayat daripada Sayyidina Ali. Kita tidak menafikan riwayat para sahabat yang lain. Tapi jangan sampai mengenepikan riwayat daripada Ahlul Bait. Hanya kita menyebut riwayat-riwayat sahabat-sahabat yang lain. Jarang kita dengar riwayat daripada Sayyidina Hasan dan Husain. Jarang kita dengar. Hanya kita dengar sahabat ni berkata, sahabat ni meriwayatkan sahabat. Siapa yang paling hampir? Ahlul Bait yang paling hampir. Jarang kita dengar Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha meriwayatkan. Jarang kita dengar. Selalu kita dengar Abu Hurairah meriwayatkan, Abu Hurairah meriwayatkan. Di mana riwayat Ahlul Bait? Mana riwayat Ahlul Bait? Kesannya banyak sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Ahlul Bait sendiri yang tahu, diketepikan dan dipinggirkan. Maka pengarang kitab kita mengambil beberapa hadis-hadis yang lain yang berkaitan tentang pribadi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tengok kitab kita. Dan dikata orang bagi Ali ibn Husain, ini cicit baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau terlebih bakti manusia dengan ibu engkau. Dia kata engkau ni ada seorang yang paling taat pada mak engkau. Yang aku tengok, dia kata engkau ni paling taat. Dan tiada aku lihat akan dikau makan serta ibu engkau. Aku tak pernah tengok kau makan sama dengan ibu. Sebab apa? Katanya, aku takut bahawa terdahulu tanganku kepada barang yang mendahulu mata ibuku kepadanya. Dia kata, bukan aku tak mau makan. Bila aku makan bersama dengan ibuku, ditakuti ada lauk yang aku telah menjamah terlebih dahulu. Sebenarnya mak aku nak itu. Aku ambil barang yang lain, barangkali ibuku memang terpandang nak makan benda tu, aku dah ambil. Ditakuti ibuku terguris hatinya. Dan aku takut dengan begitu menyebabkan aku ni digolong di kalangan orang yang derhaka. Kata Ali ibn Husain radhiyallahu anhu. Maka jadi menderhaka aku akan dia, dia kata. Ini cicit baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang disebut dalam kitab sirah, kitab-kitab menceritakan pribadi Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma.
Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma juga ketika makan setalam dengan ibunya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, tidak mau mengambil lauk, sehingga Fatimah Az-Zahra bertanya, kenapa anak-anak semua tak ambil lauk? Dia kata, kenapa tak ambil lauk? Dua-dua ni menjawab, dia kata, ibu yang kusayangi bukan tak mau ambil lauk, takut bila kami ambil mak nak lauk tu. Bila kami nak ambil, takut mak nak lauk itu. Bila kami makan, sebenarnya mak memang nak. Ditakuti terasa hati dan kami jadi anak derhaka. Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha berkata, semenjak hari ini makanlah depan mak. Mak takkan terasa punya. Turun kepada iaitu Ali ibn Husain radhiyallahu anhu. Nampak ni? Bapanya seorang yang taat pada ibu bapa. Anak dia Ali ibn Husain radhiyallahu an pun begitu. Sehinggalah seterusnya ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allimu auladakum mahabbata ali baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ajarlah anak kamu supaya cinta kepada keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan riwayat daripada setengah orang yang salihin bahawasanya adalah ia tiada menyuruh akan anaknya. Ini kisah orang saleh. Tapi kalau sekarang tak sesuai lah. Dia ni tak mau suruh anak dia langsung. Sikit pun tak nak. Kalau zaman sekarang jadi lemak anak ni. Jadi anak kusazali kan. Jadi anak kusazali. Mungkin ni sesuai di zaman dia. Sesuai zaman Tok Syekh ni. Satu apa pun tak suruh anak dia. Tapi ini bukan contoh yang terbaik. Ini bukan contoh. Mungkin ini di zaman itu. Zaman sekarang tak sesuai. Nama jadi anak kusazali. Tengok orang zaman sekarang, habis periksa pun melompat-lompat, naik atas kereta, memakik-makik. Allahu Akbar. Tak ada sebagai contoh orang Islam kepada masyarakat yang lain. Inikah budaya orang Islam? Anak kita Melayu, habis periksa rupa syaitan. Bising sana, motor, melompat-lompat, naik atas kereta macam anak kusazali pula. Ini barangkali suasana sekarang ini adalah tidak sama sebagaimana yang disebut oleh Tuan Syekh ni. Tuan Syekh ni mungkin sesuai zaman dia, anak ni anak yang saleh, anak yang wara, anak yang bertakwa, begitu. Anak yang bertakwa, bukan anak rupa setan ni. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Ceritanya begini dia kata. Bahawa Tuan Syekh ni tiada menyuruh akan anaknya dengan sesuatu pekerjaan. Nak angkat baju pun tak suruh. Langsung satu benda pun tak disuruh. Dan apabila berkehendak ia kepada sesuatu, menyuruh ia akan orang lain. Kalau nak apa pun, suruh orang lain. Ambil air pun suruh orang lain. Tak suruh anak dia. Ini kalau sakit, mampus terus. Gitu. Duduk kat rumah kan. Sakit. Nak suruh orang lain macam mana? Kalau saya sakit, nak pergi telefon Jeffrey datang. Takkan anak tak nak berbakti. Ini kisah ini sebagai kisah saja. Sebagai kisah saja. Kenapa pun disuruh orang lain? Maka ditanya orang daripada demikian itu. Orang tanya, entah ni apa-apa pun suruh orang lain, tak suruh anak entah apa pasal? Maka katanya, dia jawab, bahawasanya aku takut jika aku suruh akan anakku dengan dia dan menyalahi akan dia akan daku, maka mewajib ia akan neraka. Dia kata, takut nanti suruh-suruh, anak tak buat, aku pun jadi marah, aku derhaka, jadi masuk neraka anak aku. Oleh sebab itu aku tak suruh anak aku. Tak suruh. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala.
Tapi ada benda-benda kita tak suruh, itu ada tujuan yang terbaik, itu lain. Kita menerohi getah, kita tak suruh anak kita menerohi getah dengan kita. Pergi belajar. Itu tak apa. Kita menerohi getah, kita ajak anak kita pergi menerohi getah. Kan? Kita kau pergi sekolah belajar. Nanti dia tak ada alasan. Macam mana nak belajar ayah? Dulu bila nak belajar aja, ayah suruh pergi menerohi getah. Suruh baru nak baca buku, ayah suruh pergi pula ke sawah. Baru nak baca buku, ayah suruh cari kayu api. Zaman kita dulu kan. Petang-petang pergi cari kayu api. Pagi-pagi pergi sekolah. Kalau setengah orang tu langsung tak pergi sekolah, pergi cari tempat macam orang kampung saya. Sama-sama pagi-pagi ikut ayah dia cari petai. Lama sampai sekarang, sekolah pun habis, udah tua, bukan boleh manjat petai, bukan senang manjat petai. Jeffrey tahu lah orang, belah-belah sana ada pokok petai. Ada benda, kita kata, kita tak suruh, aku tak pernah suruh kau noreh getah. Aku tak suruh kau cari petai. Aku tak suruh kau. Aku suruh kau mengaji. Sekarang tak ada alasan kenapa kau tak berjaya. Itu tak apa. Tapi kalau nak angkat kayu pun tak boleh, apa tak boleh, zaman sekarang tak sesuai. Ini cerita sahaja. Orang tanya kenapa yang tak suruh? Sebab dia kata aku takut nanti kalau dia tak buat, aku pun marah, dia jadi anak derhaka. Maka mewajib ia akan neraka, dan tiada aku hendak membakar akan anakku dengan api neraka. Dia kata. Sebab aku tak mahu anak aku masuk neraka. Dia kata. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Ini kemudian kisah Alqamah. Dia kata. Kisah Alqamah. Kisah Alqamah ini walaupun ada ulama kata kisah ini dari sudut sanadnya adalah lemah. Sanadnya adalah lemah. Tetapi telah disebut oleh ramai di kalangan para alim ulama. Di antaranya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala telah menyebut juga kisah ini dalam kitab beliau Al-Kabair, iaitu dosa-dosa besar yang dikarang oleh Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad Osman Az-Zahabi. Kitab ini diterjemahkan dengan nama berjudul 70 dosa besar. Kitab ini masyhur dah diterjemahkan. Al-Imam Al-Hafiz Az-Zahabi rahimahullah ta'ala lahir pada tahun 672 dan meninggal dunia pada 748 Hijriah. Juga menyebut kisah ini dalam kitab beliau, kisah Alqamah radhiyallahu an. Begitu juga kisah ini telah disebut oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Jilid yang keempat, kisah ini di jilid keempat muka surat 300 iaitu 382. Juga menceritakan kisah Alqamah, iaitu hadis yang ke-382 dalam musnad Imam Ahmad. Hanya kita baca. Ada orang kata dia tak percaya sudah. Sebab ramai orang ustaz-ustaz ni dia lebih alim daripada Imam Zahabi. Lebih alim daripada Imam Zahabi. Bila dengar cerita pelik dia kata dhaif. Dhaif dia sudut pandangan dia. Pandangan siapa kita nak pakai? Imam Zahabi ni seorang ulama hadis yang alim. Al-Hafiz Al-Imam Az-Zahabi. Al-Imam Az-Zahabi. Imam Ahmad Ibn Hanbal seorang ulama yang alim. Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad Ibn Hanbal pun sebut dalam kitab dia. Jadi kita baca kisah Alqamah radhiyallahu an. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Ini kisah Alqamah. Satu kisah Alqamah diriwayatkan daripada Aban ataupun Iban alif ba alif nun. Begitu juga disebut di dalam kitab Tanbihul Ghafilin di Imam Abu Lais As-Samarqandi. Juga mendatangkan riwayat ini.
berkata daripada Sayyiduna Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu, adalah satu orang muda pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Alqamah. Namanya adalah Alqamah. Adalah ia sangat bersungguh-sungguh pada ibadat dan banyak bersedekah, dan sakit ia dan bersangatan sakitnya, maka disuruh orang akan isterinya khabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada seorang sahabat yang bernama Alqamah. Alqamah. Satu hari dia sakit tenat dan dia tak dapat mengucap kalimah syahadah. Sakit, tak mati-mati gitu. Maka ada orang kata, pergilah beritahu kepada isterinya, bila jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahulah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan suami kamu, gitu. Keadaan suami kamu. Maka berkata ia isteri. Berkata ia isteri, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya suamiku Alqamah dalam naza' ruh. Dia kata suami aku dalam keadaan naza', dia ambang mati, dia ambang kematian. Maka aku berkehendak memberi ketahui akan dikau, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan halnya. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni aku nak beritahu, dia kata perempuan ni pun mengadu, sesungguhnya suamiku Alqamah dalam keadaan naza' fa aradtu an u'limaka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihalihi. Jadi saya datang ni nak beritahu bahawa keadaannya tenat sekarang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun suruhlah sahabat yang bernama Bilal, Said Ali dan Salman dan juga Ammar radhiyallahu anhum, pergi oleh kamu kepada Alqamah. Mana dalam riwayat dalam kitab kita ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh 3 orang sahabat, iaitu Bilal radhiyallahu an, kemudian Salman radhiyallahu an, dan Ammar radhiyallahu an. Manakala di dalam kitab Al-Kabair li Imam Az-Zahabi, kitab dosa-dosa besar karangan Al-Hafiz Al-Imam Az-Zahabi, riwayatnya berbeza sedikit, yang berbunyi fa arsalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Ammaran wa Suhaiban wa Bilalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh Sayyidina Ammar radhiyallahu an, Syuhaib Ar-Rumi dan Bilal radhiyallahu anhum. Mana dalam kitab kita ni ditambah Salman. Dia ada beza Salman dengan Ali. Riwayat daripada yang disebut oleh Imam Zahabi iaitu Ammar, Suhaib dan Bilal. Suhaib dan Bilal. Manakala di dalam kitab Tanqihul Qaulil Hathith menyebut bahawa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan para sahabatnya, tak sebut nama sahabat, tidak menyebut para sahabat. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan para sahabatnya, intaliqu bina ilaih, jom kita pergi bersama. Itu riwayat dalam kitab yang lain, mana berbeza-beza riwayat. Dalam kitab kita ni datang riwayat daripada Sayyidina Anas, tapi saya tengok riwayat Sayyidina Anas dalam kitab Tanqihul Qaulil Hathith tidak menyebut nama. Tidak menyebut nama. Riwayat dari Sayyidina Anas tidak menyebut nama. Disebut dalam kitab
dosa-dosa besar, iaitu disebut Ammar, Syuhaib dan juga Bilal radhiyallahu anhum. Sama balik. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, pergilah oleh kamu kepada Alqamah, maka tilik olehmu betapa halnya. Pergilah kamu bertiga pergi rumah Alqamah ni, tengok macam mana keadaan dia. Maka pergilah mereka itu hingga masuk mereka itu atasnya. Pergilah ke rumah Alqamah radhiyallahu an dan tengok macam mana keadaan dia. Masuk rumah, maka berkata mereka itu, kata olehmu wahai Alqamah, la ilaha illallah. Maka ditalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Maka tiada berkata lidahnya, kelu lidah dia, tak boleh sebut kalimat la ilaha illallah. Maka mengulang-ulang mereka itu, para sahabat radhiyallahu anhum, ulang lagi, la ilaha illallah. Ulang lagi ke atas Alqamah radhiyallahu anha. Beberapa kali tiada berkata ya, pun tak boleh ucapkan. Tak boleh ucap. Maka tak kala yakin mereka itu, mana para sahabat ni yakin sungguh bahawa Alqamah ni memang tak boleh ucap ni. Alqamah ni memang tak boleh, ada benda yang menghalangkan dia, sedangkan dia seorang yang kuat beribadat, huwa kasirul ibadah, banyak beribadat, kasirus sadaqah, dia kata banyak bersedekah. Macam mana boleh nak mati tak boleh mengucap kalimah syahadah? Bila nak mati tak boleh mengucap kalimah syahadah. Maka tak kala yakin mereka itu akan kebinasaannya, menyuruh mereka itu akan Bilal radhiyallahu an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun tiga-tiga ni beritahu kepada Bilal, entah pergilah jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahu keadaan sahabat kita Alqamah ni. Pergilah. Maka Bilal radhiyallahu an pun pergilah jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mengkhabarkan dia. Mana Bilal ni pergi nak beritahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan halnya keadaan si Alqamah ni. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, bila Bilal terangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami dah ajar dah kalimah la ilaha illallah berkali-kali. Dia tak boleh langsung. Kalau begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal min abawaihi ahadun hayyun. Soalan pertama, hal min abawaihi ahadun hayyun. Soalan pertama, pergi tanya dia, kata, adakah baginya dua ibu bapa yang masih hidup? Ada tak dua ibu bapa dia yang masih hidup? Dua ibu bapa. Mana ada ibu ada bapa. Maka sembah orang baginya. Maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ummun kabiratus sinni. Ummun kabiratus sinni. Maka senya telah mati bapanya dan ada baginya ibu sudah tua. Bapa dia tak ada, yang tinggal ialah ummun kabiratus sinni. Tinggal ibu tapi ibunya dah terlampau tua. Tinggal ibu je. Ayah tak ada dah. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hai Bilal, bagi olehmu kepada ibu Alqamah, maka sampaikan olehmu akan dia daripada aku salam, dan kata olehmu baginya, jika engkau kuasa maka berjalan olehmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jika tiada maka datang akan dikau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Bilal, pergi jumpa Mak Alqamah, beritahu dia kalau makcik tak boleh datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sendiri nak datang sini.
Makcik nak pergi ke? Ataupun Rasulullah nak datang. Rasulullah nak datang. Bila Ibu Alqamah ini mendengar, dia kata, jangan buat. Jangan Rasulullah datang pula rumah aku. Biarlah aku pergi sendiri. Biarlah aku pergi sendiri. Maka Ibu Alqamah telah mengambil tongkat. Pergi juga jumpa Nabi SAW. Maka pergi Bilal mengkhabarkan dia, maka berkata ia, diriku bagi diriku penubusan. Ini bahasa Arab. Ini bahasa Arab. Bahasa Arab dinamakan istilah tafdiyah. Ku tebuskan diriku, begitu. Ku tebuskan diriku untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini istilah bahasa Arab memang begitu. Bi abi wa anta ya Rasulullah. Ku tebuskan bapaku dan ibuku untukmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar aku pergilah, dia kata. Aku terlebih utama mendatang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mengambil ia itu Ibu Alqamah tadi. Mengambil ia Ibu Alqamah akan tongkatnya, maka berjalan ia hingga masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka memberi salam ia atasnya atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menjawab ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan salamnya. Allah pun menjawab salam. Rasulullah pun jawab salam daripada Ibu Alqamah tadi. Maka duduk ia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sabdanya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Ya Umma Alqamah. Ya Umma Alqamah. Asdiqini wa in kadzabtini ja'al wahyu min Allah Ta'ala kaifa kana halu waladiki Alqamah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, benarkan olehmu akan daku pengkhabaran, wahai Ibu Alqamah, asdiqini, mana cakap benarlah dengan aku. Asdaqa yusdiqu isdaqan. Asdiq mana perbenarkan. Asdiqi merujuk kepada ibu dia. Asdiqini, bercakap benar dengan saya ni. Begitu. Cerita sikit apa sebenarnya kisah anak kamu Alqamah ni. Kalau kamu dusta, turun wahyu nanti. Kalau benar, ya, nak sampai turun wahyu ataupun cakap benar. Begitu maknanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Maka jika engkau dusta, datang wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Betapa hal Alqamah? Cerita sikit tentang Alqamah ni macam mana. Maka sembahnya jawab si Ibu Alqamah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah ia sembahyang. Alqamah ni kalau cerita bab sembahyang bagus, dan puasa pun bagus, dan bersedekah, Allahu akbar, banyak bersedekah dengan berapa perhimpunan daripada darahim, bukan sikit dia sedekah, punya banyak sedekah yang tiada diketahui akan bilangannya, dan berbuat ia berapa kebajikan. Dia cerita anak dia baik semua. Tapi Nabi SAW tanya lagi. Sabdanya, apa hal engkau dengan dia? Itu dia kisah dia. Seorang yang baik, sembahyang, puasa, bersedekah, tahajud kuat. Tapi masalah Alqamah dengan kamu ni macam mana? Alqamah dengan kamu ni macam mana? Maka Ibu Alqamah pun menjawab, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya aku atasnya marah. Ini terus teranglah.
Sebenarnya saya dengan Qamah ni ada rasa marah sikit lah. Rasa marah sikit. Sabda Nabi SAW. Dan kenapa pula yang demikian itu? Sebab apa awak marah dengan dia? Dia jawab, sembahnya adalah ia melebihkan isterinya atasku. Masalah Alqamah ni dia melebihkan isteri dia pada aku. Kalau isteri dia semua diikut, tak aku tak peduli. Dia kira isteri dia, aku pun tak pernah dia ziarahnya apa semua, jarang sekali gitu. Itu masalah. Oleh sebab itu aku berasa hati, aku marah dengan anakku Alqamah. Beribadat, macam wali lah begitu. Ibadat, alhamdulillah, tapi melebihkan isteri daripada aku. Sabdanya, dia kata melebihkan ia daripada aku, dan ia mengikut akan dia pada segala perkaranya. Apa isteri dia cakap, semua diikut pada segala perkaranya, dan menyalahi ia akan daku. Itu je. Lain okey, masalah lebihkan isteri. Maka sabda Nabi SAW, murka ibunya mendindingkan akan lidahnya daripada mengucap syahadah la ilaha illallah, mengucap syahadah la ilaha illallah. Surah itulah Nabi SAW bersabda, inna sakhata umma alqamah, inna sakhata ummi alqamah hajaba lisana alqamah anis syahadah. Sesungguhnya murka ibu Alqamah telah mendindingkan, menghalangkan lidah Alqamah daripada mengucap kalimah syahadah. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya Bilal, intalik wajma' li khataban katsira. Kemudian sabda Nabi SAW, hai Bilal, bagi olehmu dan himpunkan olehmu akan kayu api banyak-banyak, aku hingga aku bakarkan dia. Ini Rasulullah SAW hanya nak beri inzar, beri ancaman saja, bukan betul-betul nak bakar. Sebab tak boleh bakar makhluk melainkan Allah. La yu'azzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh membakar melainkan Allah sahaja yang boleh membakar. Itu kalau kita bakar semut, bakar kerangga, bakar tubuhan tu macam mana? Sedangkan Nabi SAW bersabda, la yu'azzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh diseksa dengan api melainkan Tuhan yang mencipta api, melainkan Allah sahaja. Kita boleh guna api ni kerana tak ada jalan lain. Memang tak ada jalan lain. Kalau kita pergi spray tebuan, kita kena pula sengat. Kita spray tebuan contohnya, kita spray lebah, habis kita kena sengat. Masuk hospital besar lah kita. Oleh sebab itu, mana mudarat lebih besar? Mudaratnya kepada kita kalau kita halau-halau begitu, kita pula kena. Untuk paling mudah, bakar. Maklimah tak boleh kena bakar, dosa. Bakar tu hukumnya haram. Hukumnya haram. Cerita maklimah tu, bakar hukum haram. Tidak boleh membakar melainkan Allah. Nabi SAW beritahu gitu. Jadi kita tak boleh bakar tentu arah, kecuali kerana tidak ada jalan lain. Marah sangat dengan tikus, kita bakar tikus, kecuali tak ada jalan lain. Tangkap tikus, bunuh dia, jangan direndam dalam air sampai dia lemah, dosa. Ada orang Melayu kita pergi tangkap dan sangka dia dalam sangka tu, kemudian dia rendam sampai mati tikus ni. Mati dalam keadaan apa? Lemas. Dia begitu, tikus mati. Besok dah tuduk tua, pakcik ni jadi apa? Semput. Habis dah ubat, tak ada ubat dah. Apa apa? Sebab dia suka seksa tikus. Nak bunuh terus. Bunuh terus. Jangan direndam-rendam. Dia kata tak sampai hati ustaz nak bunuh. Dia kata rendam terus mati. Jangan, kita telah menyeksa binatang. Jangan kita menyeksa binatang. Ini disebut oleh Nabi SAW.
Tapi bila zaman Sayyidina Ali radhiyallahu an, Sayyidina Ali pergi bakar pengikut Abdullah bin Sabah. Pengikut Abdullah bin Sabah. Bila Sayyidina Ali bakar pengikut Abdullah bin Sabah ni, sampai sekarang pengikut Abdullah bin Sabah ni yang disebut sebagai Syiah Rafidah. Syiah Rafidah. Dia asalnya daripada Yahudi. Syiah ni banyak mazhab. Yang jahatnya, yang sesatnya Syiah Rafidah. Syiah lain ni macam-macam Syiah. Macam-macam, ada Syiah Jafariyah, ada Syiah Ismailiyah. Yang paling jahat, yang sesat, yang mengatakan Sayyidina Ali radhiyallahu an sepatutnya menjadi nabi, malaikat telah tersilap menurunkan wahyu, itu ialah Syiah Rafidah. Syiah Rafidah. Sayyidina Ali kata, bila pancung lagi menjadi, bila pancung lagi menjadi. Sayyidina Ali bakar terus. Sayyidina Ali bakar senyap terus. Senyap. Maka inilah dinamakan siasah syar'iyah. Siasah syar'iyah. Dalam keadaan-keadaan tertentu terpaksa dibakar, ya bakar. Contohnya berlaku di zaman Sayyidina Osman radhiyallahu an, baca khutbah hari raya selepas mai hari raya. Jadi di zaman Sayyidina Osman radhiyallahu an ni, lepas mai raya pakai balik semua. Tinggal Sayyidina Osman je baca khutbah. Sebab dia pegang hadis Nabi SAW, man arada an yuqima falyuqim, wa man arada an yansarif falyansarif. Rasulullah SAW bersabda, siapa nak tunggu dengar saya berkhutbah, duduk. Siapa tak nak, boleh balik. Maka zaman Sayyidina Osman, pakai balik semua. Zaman Rasulullah SAW, kuat imannya, dia tunggu. Zaman Sayyidina Osman, balik. Sayyidina Osman tukar. Khutbah dulu, baru sembahyang raya. Ini nama siasah. Kalau baca pula, pakai balik. Oleh sebab itu, tak boleh baca hadis ni. Kalau zaman sekarang baca hadis ni, pakat Ustaz syukuri je dia dengan 2-3 orang pula. Orang lain pakat balik. Rasulullah bersabda, siapa nak tunggu, siapa tak nak tunggu, balik. Aku tak balik lah. Ini zaman hukum ini dia berbeza-beza. Begitulah. Mengikut keadaan, tetapi mestilah ada alasan yang kukuh. Alasan yang kukuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sama lagi kisah Alqamah ni. Ni bukan makna Rasulullah memang nak bakar. Sebagai nak mengancamkan kepada ibu ni, kalau kamu tak mau juga maafkan, baik-baik aku bakar. Besok pun di akhirat kena bakar juga. Begitu. Kumpulkan wahai Bilal kayu api, hidupkan api. Ini dia bagi ingat, bagi takut pada mak dia. Maka kata ibunya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anakku dan buah hatiku, adakah engkau bakar akan dia dengan api di hadapanku, betapa menanggung hatiku. Rasulullah takkan nak bakar anakku depan-depan aku. Gitu. Ibu ni mesti ada perasaan. Begitu juga zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ada orang ni berebut anak. Dia kata, ini anak aku, ini anak aku. Ini anak aku, ini anak aku. Mana satu ni? Maka dia kata, pergi ambil pisau, aku nak sembelih ni. Sebab semua tak mengaku, ni orang ni kata anak aku. Bila dia nak sembelih, tiba ada seorang perempuan ni kata, jangan! Nabi Allah Sulaiman tahu, inilah ibu dia. Yang seorang ni, buat dia je. Sebab apa? Sebab dia tak ada perasaan. Sebab itu bukan anak dia. Maka kalau dia anak dia, mesti ada perasaan. Ini dinamakan firasah. Nama dia. Dalam ilmu kehakiman disebut firasah. Firasah. Dia ilmu firasah. Ittaqu firasatal mu'min. Sama balik. Jadi ini betul-betul ibu dia. Memang ibu dia pun kata, jangan bakar anak aku, jangan. Rasulullah beritahu. Maka sabda Nabi SAW, hai ibu Alqamah, maka seksa Allah Ta'ala terlebih sangat. Nak tahu seksa Allah lagi dahsyat pada ini.
dan berkekalan. Maka jika suka engkau bahawa diampunkan Allah Ta'ala baginya, bagi Alqamah ni, maka redalah olehmu akan dia akan Alqamah. Kalau kau nak, kalau kamu nak Allah reda, nak kamu Alqamah, maafkan dia. Kalau tiap, Allah campak dalam neraka lagi berkekalan diseksa api neraka. Ini cerita Alqamah ni. Maka demi Allah, ibu dia kata, demi Allah Tuhan yang bermula diriku pada tangan kudrahnya. Ni ibu dia kata, demi sesungguhnya, walladhi nafsu biyadihi, demi sesungguhnya diriku ini di bawah tangan kuasa Allah. Mana kita tak ada daya dan upaya, melainkan dengan kuasa Allah Ta'ala yang beri kita hidup, boleh berikan kita sihat, berikan kita rezeki ni Allah. Oleh sebab itu, kalimah walladhi nafsi biyadih ni kembali kepada tauhid. Kita ni la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La yantafi'u Alqamah. Jadi tidak akan memberi manfaat Alqamah dengan puasa, dengan semayang kalau tidak diredai oleh bapanya, oleh ibunya. Maka dia pun berkata, demi Allah Tuhan yang bermula diriku pada tangan kudrahnya, tiada diterima akan dia sembahyangnya dan puasanya dan sedekahnya sama ada engkau murka. Ini sabda lagi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa walladhi nafsi biyadihi la yantafi Alqamah bi salatihi wala bi siyamihi wala bi sadaqatihi ma dumti alaihi sakhitatan. Wahai ibu Alqamah, dia kata, sesungguhnya diriku di bawah tangan kuasa Allah, tangan kudrah Allah. Tiada diterima akan Alqamah semayangnya, dan tiada diterima Allah Ta'ala puasa Alqamah dan sedekah Alqamah selama ada engkau murka atasnya. Bagaimana kau tak reda nak kamu Alqamah, puasa sedekah mayanfa', tak memberi manfaat. Maka sembahnya, baru ibu dia jawab. Ini baru ibunya. Aku saksikan Allah dan engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segala orang yang hadirin bahwasanya telah redalah aku daripada Alqamah, aku maafkan Alqamah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak yakin lagi betulkah ibu Alqamah ini maafkan ataupun hanya dia malu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, segan-segan. Tak apalah Rasulullah, aku maafkanlah. Nak tahu betul ke tak betul dia maafkan. Dia reda ataupun tidak. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak tahu dia ni reda betul-betul reda ataupun tak, ataupun malu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia maafkan. Maka Rasulullah bersabda, pergilah olehmu hai Bilal, maka tilik olehmu akan kuasa Alqamah. Berkata la ilaha illallah. Pergi kamu wahai Bilal, tengok Alqamah ni, wanzur hal yastati'u an yaqula la ilaha illallah am la. Pergi tengok Alqamah ni, sekarang ni boleh ucapkan la ilaha illallah ataupun tidak. Ataupun tidak. Barangkali ibu Alqamah berkata dengan barang yang tiada pada hatinya, takut-takut dia kerana malu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun sebaliknya. Dan kerana malu ia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun benar-benar dia ni maafkan anak dia. Maka pergi Bilal, maka tak kala sampai ia kepada pintunya, mana Bilal sampai ke pintu rumah Alqamah, maka mendengar ia akan Alqamah berkata la ilaha illallah. Maka tak kala masuk Bilal, berkata ia, hai segala kamu, bahawasanya murka ibu Alqamah itu mendindingkan lidahnya daripada syahadah. Maka Bilal pun berkata, wahai sekalian yang hadir pada hari ini, sungguhnya Alqamah ni tak boleh mengucap kalimah syahadah kerana disebabkan derhaka kepada ibunya. Ya haulai inna sakhata
inna sakhata ummi Alqamah hajaba lisanahu minas syahadah. Ni kata Bilal radhiyallahu an. Ni Alqamah tak boleh mengucap ni sebab mak dia tak redha. Sekarang mak dia dah redha, sebab itu dia boleh mengucap. Dan seterusnya. Dan redanya melalukan lidahnya, maka matilah ia Alqamah pada hari itu jua. Maka datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dia dan menyuruh ia dengan memandikan dia. Rasulullah pun datang, Rasulullah pun suruh mandikan Alqamah. Dan mengkapan akan dia dan suruh kapankan Alqamah. Dan menyembah yang akan dia. Kemudian berdiri ia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan bersabda, ya ma'syaral muhajirin wal ansar man faddala zawjatahu ala ummihi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in wa la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adlan illa an yatuba ila Allah azza wa jal wa yuhsina ilaiha wa yatluba ridaha. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai segala muhajirin, mana sekalian muhajirin, dan ansari, mana orang ansar, ansarin jamaah, ansarin, barang siapa melebihkan isterinya atas ibunya, maka atasnya laknat Allah dan tiada diterima daripada sarfan wala adlan, mana tidak diterima sunatnya dan tidak diterima fardunya. Dan hendaklah dia berbaik kepada bapa ibunya dan menuntut keridanya, maka sesungguhnya ridha Allah pada ridha bapa ibunya dan murka Allah pada murka ibunya. Dalam ni tak ada. Dalam riwayat yang lain, ridha Allah fi ridaha wa sakhatullahi fi sakhatiha. Ini disebut oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya jilid yang keempat, hadis yang ke-382. Dan begitu juga disebut oleh Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin, dan disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi radhiyallahu an juga rahimallahu taala dalam kitab beliau Al-Kabair, dan disebut dalam kitab Qaulul Hasis juga mendatangkan riwayat ini. Banyak riwayat. Dan Al-Imam As-Samarqandi menyebut dalam kitab beliau Al-Jawahir. Imam Abu Lais Samarqandi ni banyak kitab beliau. Di antara kitab beliau Tanbihul Ghafilin, di antaranya Bustanul Arifin, di antara kitab fiqh yang masyhur iaitu An-Nawazil, karangan Imam Abu Lais As-Samarqandi. Di antara kitab beliau Al-Jawahir. Al-Imam Abu Lais Samarqandi dengan sanadnya telah menyebut kisah ini dalam kitab beliau Al-Jawahir, karangan Imam Abu Lais As-Samarqandi. Ini di antara kitab-kitab yang menyebut kisah Alqamah. Yang meriwayat ni ialah orang-orang yang diyakini kealiman dan kesiqahan dari sudut ilmunya. Ada pun orang kata dia dhaif, tak tahu, datangkan hujahlah apa dia sebab dhaif ataupun tak boleh dipercayai ini, datangkan riwayat yang menolakkan hadis ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Berdasarkan hadis ini, maka berlakulah beberapa perbincangan di kalangan para alim ulama berkaitan tentang adakah suami ini wajib taat kepada ibunya jika ibunya suruh ceraikan isteri dia. Kau kena cerai isteri kau. Pening. Pening macam mana ni? Ustaz kena, mak saya suruh ceraikan isteri saya. Adakah mesti ikut ataupun khilaf? Berlakulah beberapa perbincangan di kalangan para alim ulama berkaitan tentang taat kepada ibu, berkaitan tentang menceraikan isteri. Mak tak suka isteri kamu. Itulah mak cakap, dah lama dah mak ada calon kau, tak nak kau calon kau. Mak tak nak, mak tak suka isteri kau. Kalau kau sayang dengan mak, ceraikan isteri. Kalau kau tak sayang dengan mak, kau pergilah dengan isteri kau. Adakah perlu cerai ataupun tidak? Pandangan ulama di antara Imam Ahmad Ibn Hanbal menyatakan, ini kisah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ada seorang lelaki jumpa kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal dan dia berkata, sesungguhnya bapaku menyuruhkan aku mencerai isteriku.
Qala la tutalliqha. Imam Ahmad bin Hanbal kata, jangan cerai. Bapa aku suruh ceraikan isteri. Imam Ahmad kata jangan cerai. Qala alaysa Umar radhiyallahu an amara ibnahu Abdullah an yutalliqa imra'atahu. Dia pun bawalah satu kisah. Tuan Syekh, dia kata, Tuan Syekh pun tahu kan kisah Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah perintahkan, pernah suruhkan anaknya Abdullah cerai isteri dia. Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah suruh anak dia Abdullah Ibnu Umar ni cerai isteri dia. Sehingga dia cerai. Apa jawapan Imam Ahmad bin Hanbal? Qala hatta yakuna abuka misla Umar. Adakah bapa kau macam Sayyidina Umar? Dari sudut kewarakan, kealiman, keadilan, sama dengan bapa kau dengan Sayyidina Umar. Dia kata, dia tanya sudah. Ada kata kalau begitu tak sama. Udah tahu? Sayyidina Umar suruh anak dia Abdullah ceraikan isteri dia sebab ada sebab yang munasabah, dari sudut penelitian ataupun dia teliti sungguh, dia amati sungguhnya ada masalahnya. Sebab dia seorang yang warak, seorang yang adil. Bapa kamu ni takut dengan kerana nafsu dia, kerana dia ada benda-benda dia tak suka. Ada benda-benda dia tak suka kerana mengikut hawa nafsu tanpa ada fikiran yang waras. Oleh sebab itu Imam Ahmad bin Hanbal berkata, jangan, dia kata. Maknanya berdasarkan pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, ulama menyebut bahawa taat pada bapa ataupun ibu suruh ceraikan isteri ni bukanlah jadi wajib. Bukan wajib. Dan dia tidak termasuk derhaka kepada ibu bapa. Ini pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal punya pandangan anna adama ta'atal ummi fi tatliqiz zawjah innama huwa fima idza kana talabuha li ra'yi mujarradin. Ditakuti bahawa ibu ni suruh ceraikan isteri sebab semata-mata dia tak suka. Bukan ada sebab-sebab syar'i. Tapi kalau sebab syar'i itu ya. Bini ni berpoya-poya dengan orang lain, dah kena tangkap basah dengan orang lain dah. Kau ni dayus ke? Mak dia kata. Bini kau sampai orang lain bawa. Kau punya tunduk semayang Allah Akbar, bini kau jantan lain bawa. Cerailah. Ini betul. Sebab itu syar'i. Mak pakai tudung baik, ayah pakai tok imam, menantu perempuan ni pakai skirt, pakai nasihat-nasihat tak mau, balik pula rumah mak ustazah. Mak ustazah orang panggil dia, ayah orang panggil ustaz, ayah orang panggil tok imam, balik dengan seksi-seksi. Bila tanya, cakap, mak suka kalau kau pakai tudung. Mak itu kolot lah mak, dia kata. Zaman sekarang tak ada dah begitu. Orang pergi semayang, dia tengok cerita Korea. Begitu. Ini ya. Ada dalil syarak ataupun dari sudut syarak, rasionalnya, isteri ni tak baik. Merosakkan. Besok kau dapat anak kau pun jadi macam dia. Mak tak suka. Sebab bini kau ni suka berpoya-poya, bini kau ni begini-begini, rosak, mak tak mau keturunan rupa setan. Kau ceraikan. Itu ada alasan yang kukuh, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau tak ada alasan kukuh, tak boleh. Begitu juga pandangan di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyatakan taat kepada ibu yang menyuruh ceraikan isteri ini ialah mandub.
Tidak jadi wajib, hanya sunat. Tapi dengan malam takun, selama mana isteri tersebut, kalau isteri ni memang dalam keadaan anad, iaitu menentang Islam, menentang hukum Allah, ketika itu jadi wajib lah. Ketika itu jadi wajib. Ini pandangan di kalangan mazhab Maliki dan juga mazhab Asy-Syafi'i. Berdasarkan riwayat daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Qala inna rajulan atahu, ada seorang lelaki jumpa dia. Faqala inna li imra'atan, sesungguhnya aku ada seorang isteri. Inna ummi ta'muruni bi talaqiha, mak aku suruh aku ceraikan isteri. Lelaki ni jumpa Sayyidina Abu Darda radhiyallahu an. Faqala Abu Darda radhiyallahu an, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, Abu Darda radhiyallahu an kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Ibu bapa ni ialah awsat, berada di tengah-tengah pintu syurga. Diumpamakan begitu. Al-walidu termasuk ibu dan bapa. Ibu bapa ni dia seolah-olah awsatu abwabil jannah, berada di tengah-tengah pintu syurga. Wa in syi'ta fa'adhi' zalikal bab, kalau kau nak, kau tolak pintu terus, habis ibu kau. Ataupun au ikhfazha, ataupun kau peliharakan dia. Maknanya, kalaulah ianya ada alasan yang kukuh, ya kamu taat. Kalau tidak ada alasan yang kukuh, tidak bercanggah hukum syarak, kamu tak taat pun tak jadi berdosa. Hukumnya adalah sunat sahaja, mengikut mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ulama membahaskan berkaitan tentang hadis yang kita baca pada malam ini, berkaitan tentang seorang anak, adakah perlu taat dengan ibunya, yang mana ibu suruh dia mengerjakan ibadat haji. Idza talabat al-ummu min ibniha al-hajja biha, mana mak ni ajak anak lelakinya kerja haji bersama dengan dia. Adakah perlu taat ataupun tidak? Sesungguhnya sunat sahaja menyahut panggilan tersebut, ataupun ajakan tersebut, dan taatnya, kerana nak pergi haji ni memerlukan takalluf, memerlukan kulfatun azimatun, belanja yang begitu banyak. Begitu kan? Banyak. Begitu banyak. Jadi haji ni haji ni juga masyaqqah, kepayahan yang bersangatan, dan memerlukan belanja yang banyak. Oleh sebab itu, kalau tidak berkemampuan sampai terpaksa bergadai-gadai, pinjam ke orang duit, nak pergi haji juga, mak dia kata, kalau kau tak pergi haji dengan mak, kau ni anak derhaka, terpaksa bergolok gadai, ikut mak, tidak wajib. Hukumnya adalah tidak wajib, kerana haji ni dia memerlukan belanja yang cukup. Kalau dia terpaksa berhutang sehingga menyusahkan dia, balik terpaksa bayar hutang, keliling pinggang hutang, ini adalah masyaqqah yang bersangatan. Daripada tak ada payah, jadi payah lagi. Maka ulama menyebut tidak wajib ketika itu. Kalau dia tidak ikut pun tidak dihukumkan anak yang derhaka. Anak yang derhaka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita bacakan berkaitan tentang taat kepada kedua ibu bapa.
Dan sama lagi, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Wa qala alaihi salatu wassalam hikayatan anillahi ta'ala, qul lil barri i'mal ma syi'ta fa inna Allaha yaghfiru laka. Maksudnya, dan sabda Nabi SAW menghikayatkan daripada Allah Ta'ala. Mana hadis Qudsi. Hadis Qudsi. Hadis ni adalah hadis Qudsi. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Lebih kurang maksud sama hadis ini. Maksudnya, kata olehmu bagi orang yang berbuat bakti, bagi dua ibu bapanya, perbuat olehmu barang kehendak engkau, maka bahawasanya Allah Ta'ala mengampuni bagi engkau. Maka Allah berfirman kepada Nabi SAW dalam hadis Qudsi, qul, beritahulah kepada siapa? Lil barri, bagi orang yang buat kebaikan. Barra ya birru birrun, isim fa'il orang yang melakukan al-barru. Qul lil barri, apa dia? I'mal, buatlah masyikta, taatlah kepada ibu bapa kamu sesuka-suka kamu lah. Masyikta selagi mana yang kamu kehendaki, kamu boleh. Fa innallaha yaghfiru laka, dia punya balasannya sesungguhnya Allah akan mengampunkan dosa kamu. Riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, la yujzi'u al-waladu walidahu illa an yajidahu mamlukan. Sesungguhnya, dalam riwayat yang lain, sesungguhnya anak ni tidak akan terbalas balasan taat kepada ibu bapa ni melainkan kita merdekakan ibu tu kalau ibu tu jadi hamba. Setakat kita tolong, setakat bagi duit apa semua ni belum terbalas. Yang terbalasnya mak tu jadi hamba, kita merdekakan dia. Itu je. Itu pun tak setanding lagi. Maknanya setakat kita ni salam-salam, cium tangan apa semua ni, ada orang dengan Tok Syekh dia salam cium tangan, dengan mak dia tak cium tangan, lagi tak betul. Dengan Syekh ni dia cium tangan, depan belakang dia cium, sini cium, depan pun cium. Dengan mak dia buat, ada umat gitu, depan. Dengan bapak dia buat, siapa yang lebih afdal? Ibu dan bapa. Dengan Tok Syekh, habis. Kiri kanan, sampai ke bahu dicium. Begitu. Dengan mak bapak tak cium, tak betul. Tak betul. Nak cium kiri kanan, depan, belakang, ibu bapa. Itu terlebih afdal. Dialah yang memberikan didikan, yang melahirkan kamu, yang membesarkan. Allahu Akbar. Tak terbalas. Yang kau jumpa Syekh ni baru 3 hari kau jumpa Tok Syekh. Kita pun tak tahu Tok Syekh tu lagi, kan? Tok Syekh ni baru 3 hari, ataupun hari ni kita baru jumpa, kita cium kiri kanan tangan dia, atas bawah kita cium. Kalau boleh kaki-kaki pun nak cium. Ibu bapa terdapat hadis yang sahih. Ibu bapa adalah hadis yang sahih. Adapun guru ni, kalau nak cium tangan, ciumlah, jangan tak payah lebih-lebih lah. Cium sebagai menghormat dari sudut ilmu, begitu. Tapi mak bapak kita itu yang terlebih afdal. Terlebih afdal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Ini satu riwayat. Dan riwayat Muslim dan lainnya, sama yang saya sebutkan tadi. Dan tiada dapat membalas anak akan bapanya. Mana anak ni takkan dapat membalas jasa ibu bapa ini. Tak dapat. Melainkan bahawa mendapatkan ibu bapa ni, mendapat ia seorang ni akan bapanya sahaya. Melainkan mak bapak dia ni
jadi hamba abdi. Kemudian maka membeli ia akan dia, maka memerdeka akan dia. Kecuali mak bapak ni jadi hamba abdi, kemudian dia pun beli, dah beli dia merdekakan, itu ia. Ada sekarang ni begitu? Tak ada. Makna setakat apa yang kita buat sekarang ni belum lagi terbalas budi ibu bapa kita yang telah membesarkan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya lagi. Panjang tak seterusnya lagi? Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an berkata ia, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada daripada seorang hamba sembahyang fardu dan mendoa ia bagi dua ibu bapanya dengan maghfirah, melainkan diperkenankan oleh Allah Ta'ala doanya dan diampunkan baginya dengan berkat doa bagi keduanya, dan jikalau fasik keduanya sekalipun. Allahu Akbar. Maknanya lepas sembahyang kan, kita berdoa untuk mak bapak kita. Kita doakan supaya Allah ampunkan dosa. Kita doakan mak bapak kita ini supaya dirahmati oleh Allah. Hasilnya doa kita dimustajabkan oleh Allah. Sekalipun ibu bapa itu fasik, sebab kita minta supaya Allah bagi petunjuk. Mana tahu dah ujung-ujung berubah mak ni. Kalau tidak mak ni rambut dia Allahu Akbar. Susah nak beritahu mak ni. Orang rambut pirang dia pun nak rambut pirang. Kita kata bila mak ni nak berubah. Sebab keliling adik-beradik lain. Yang ini pula seorang ni anak ni alhamdulillah. Ajak mak ni payah nak berubah. Mak teringin nak berubah. Mana tahu satu hari kan Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia sakit ke apa ke. Dia anak yang baik ni telah jaga dia dan sebagainya, hasil daripada doa berubah dia. Berubah. Walaupun sekarang tak berubah, mudah-mudahan akan datang dia berubah. Berdoalah, jangan putus berdoa untuk ibu bapa. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah. Soalannya berbunyi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tanya soalan bagaimana, adakah masih lagi kekal saya berbakti kepada ibu bapa saya ni? Berbakti ni macam mana? Itulah disebut oleh Nabi SAW, walaupun sudah mati, doakan juga keampunan untuk ibu bapa. Walaupun sudah mati, walau dah meninggal dunia, maka Nabi SAW menyebut as-salatu alaihima, mana ad-doa, maka doalah untuk mak bapak kamu. Wal istighfaru lahuma, dan mintalah supaya Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa. Terus jangan putus-putus. Jangan berdoa untuk yang lain terlebih mendahului daripada doa kepada kedua bapa. Inilah hadis-hadis yang telah kita baca pada malam ini. InsyaAllah banyak lagi hadis-hadis yang berkaitan tentang taat kepada kedua bapa. Mudah-mudahan apa yang telah kita bincangkan dan baca pada malam ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. In qila zurtum bima raja'tum ya akramal
الخلق ما نقول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم قولوا أنا بخير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أيا ليالي الرضا علينا عدي ليخضر منك عودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أدي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بالله صلني فداك روحي ذبت من الهجر والصدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أنا الذي همت في هواكم يوما أراكم يكون عيدي اللهم صل يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ثم الصلاة على نبينا وآله الركع
ركع السجود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.